遅くなってすいません。Malaysia kan? 遅くなってすいません。Don't mind, don't mind, don't mind. Hai, minasan, konnichiwa. Hari ni Sensei akan sharekan kepada anda 5 word Japanglish. Japanglish? Apa tu Japanglish? Japanglish adalah word daripada perkataan bahasa English yang telah dijepunkan. So, bunyi dia pun akan berubah. Okay? So, jom kita tengok apakah perkataan pertama untuk hari ini. So, perkataan pertama adalah pasokong. Pasokong? Pasokong adalah daripada perkataan personal computer ataupun daripada word English dia adalah personal computer. Personal computer jadi personal computer. Dia pendekkan pula jadi pasokong. Okay? So pasokong lebih merujuk kepada laptop lah biasanya. Contohnya, pasokong motteru? Pasokong? Motteru yo. Pasokong. Hai, dozo. Itu perkataan yang pertama. Yang kedua adalah sharpen. Sharpen? Sharpen wa nan desu ka? Sharpen berasal daripada perkataan sharp pencil. Sharp pencil. Sharp pencil apa pula? Sharp pencil. Sharp pencil ni apa? Sharp pencil adalah kore desu. Pensel tekan, okey? Biasanya pensel tekan ni dia akan panggil sharp pencil. Dia pendekkan word sharp pencil tu jadi sharpen sahaja. Sharpen. Kore wa watashi no sharpen desu. Perkataan yang ketiga. Hai, perkataan yang ketiga adalah smaho. Smaho? Apa pula smaho ni? Smaho daripada perkataan smartphone ataupun smartphone yang berasal daripada perkataan English. Yes, ada boleh agak kot. Smartphone, okay? Smartphone, kalau kita Japanesekan dia jadi smartphone ataupun smartphone. Dua-dua pun boleh. Tapi dia pendekkan lagi daripada smartphone tu, dia jadi smaho. Smaho. Moshi moshi, ima doko desu ka? Kore wa smaho desu. Kalau anda perasan dia, orang Jepun ni memang suka memendekkan perkataan tu daripada panjang. Dia short form kan, sampai kadang-kadang kita pun tak boleh agak apa maksud perkataan tu. Sebab dia daripada perkataan asal yang lagi panjang. Seterusnya adalah perkataan yang keempat. Okay, perkataan yang keempat adalah domai. Domai? Domai wa nan desu ka? Domai adalah daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu don't mind. Okay, don't mind. Tak kisah. Maksud dia tak kisah. So, bila orang Jepun guna perkataan tu, dia akan cakap don't mind. Don't mind sahaja. Osoku natte sumimasen. Malaysia kan? Osoku natte sumimasen. Don't mind, don't mind. Don't mind. Don't mind maksudnya tak kisah, tak apa. Don't mind. Perkataan yang kelima untuk hari ni adalah nice. Senang je perkataan ni. Nice. Anda pun boleh agak kot. Nice adalah perkataan yang berasal daripada perkataan English nice. Anda boleh guna macam nice biasa. Mereka sangat suka guna perkataan nice ini. Nice. So daripada video ini anda dah belajar 5 perkataan yang anda boleh gunakan dengan kawan Jepun anda kan? 5 perkataan. Nice. Sila applykan perkataan ini dan try guna dengan kawan-kawan anda. So kita akan jumpa di next video. Mata ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konbanwa, cakap Jepun Noir desu. O genki desu ka? Apa khabar semua? Bersama dengan live Facebook Cakap Jepun, Anwar Sensei. Malam ni Sensei akan menceritakan topik yang cukup menarik. So yang tengah live bersama dengan Sensei malam ni, dengar tak suara Sensei? Kalau dengar boleh tak komen dengar. Kalau suara okey, video okey, komen okey kat bawah supaya Sensei tahu korang dengar suara Sensei. Tak adalah Sensei bercakap seorang-seorang kan tiba mute, dia tak dengar pula. Okay, so terima kasih yang join live bersama Sensei pada malam ini. Kita ada konbanwa Sensei Noriza, konbanwa. Okay, yang lain yang tengah baru join live bersama Sensei, komen juga bagian dekat bawah ni. Kalau suara Sensei okay, dengar semua clear dan sebagainya, boleh komen juga dekat bawah. Okay, dengar Alhamdulillah. Okay, so yang lain macam mana, okay ke tak? Okay, so malam ni bersama dengan Sensei, dan Sensei akan ada bawa satu topik yang cukup menarik, iaitu tata bahasa Jepun. Susah ke senang? Okey. Semua okey. Azrul Anwar, alhamdulillah. Nur Nadira, Syakirah Adib, okey, alhamdulillah. Rashika dengar okey.
Ngah, Diman semua cakap okey. Okey, so semua orang dah makan malam ke belum? So sekarang dah pukul 9 hari ni 21 September 2020. Tarikh hari ni tarikh keramat sebenarnya. Kalau anda yang siapa yang tahu mengenai JLPT, hari ni adalah hari pendaftaran untuk JLPT. Yes, so semalam daripada tengah malam pukul 12 1 minit JLPT dah buka dia punya pendaftaran, dan hari ni sangat kecoh dekat Twitter, dekat Facebook, grup kelas dan sebagainya, grup WhatsApp, grup Telegram, kata daftar tapi tak boleh tak dapat confirmation email dan sebagainya. So semua orang kecoh. Sensei saya tak boleh daftar sebab JLPT Disember 2020 ni dia punya seat sangat limited. Saya rasa N5 tahun ni ada 300 orang je, berbanding sebelum ni disebabkan oleh COVID-19 dia limitkan pelajar yang ambil test. Arimasen, konbanwa sensei, Umi, okey, mantap Rahil. Mantap, alhamdulillah. Okey, Genki des, Abdul Luqman, Dila, okey, semua okey, alhamdulillah. So semua orang okey. 49, 50 orang yang bersama sensei pada malam ini. Boleh tak semua orang bantu sensei? Sensei minta tolong sangat semua live bersama sensei pada malam ini untuk klik like, share video ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat live pada malam ini. Boleh tak bantu sensei share dalam 5 grup. 5 grup. Grup Facebook ke, grup WhatsApp ke, grup Telegram ke, grup anime ke, grup bahasa Jepun. Boleh tak tolong share dan juga tag 3 kawan anda. Tag 3 kawan anda yang nak belajar bahasa Jepun, yang daftar JLPT tak lepas-lepas lagi daripada malam semalam, tengah malam semalam, pagi jadinya sebagainya. So make sure semua orang bantu sensei supaya lagi ramai orang dapat manfaat belajar bahasa Jepun pada malam ni. Okey. Aduh, lupa. Sorry sensei, lupa apa yang dilupanya. Syami. Okey, dah lama tinggal nak belajar bahasa Jepun. Waalaikumsalam sensei. Flux. Okey. Okey, so yang 61 orang bantu sensei share, like, share dan 5 grup dan tag 3 orang kawan. Sensei nak 5 dengan 3 je pada malam ini supaya kita dapat 100 ke malam ni live bersama dengan sensei, insyaAllah. Yang first time join live bersama sensei, nama sensei adalah Anwar Sensei, dan setiap hari Isnin jam 9 malam Cakap Jepun akan live dekat Facebook, sama ada sensei ke, Hari Sensei ke, Fadilah Sensei ke, ataupun sensei Cakap Jepun yang lain. Okey. Salam Ikmal Syami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So bantu sensei share dalam 5 grup, grup Facebook ke, grup Telegram ke, grup WhatsApp ke, dan juga tag 3 kawan anda yang belajar bahasa Jepun pada malam ini. Genki desu baru. Okey. Very good. Terima kasih banyak-banyak. So malam ni topik sensei tata bahasa Jepun. Susah ke senang? Sebab minggu lepas sensei ada buat satu post dekat Facebook. Kalau sensei nak buat live dekat Facebook hari Isnin, apakah topik yang korang nak sensei bincang, apakah perkara yang korang nak tahu. Ramai cakap tentang tulisan, ada yang cakap tulisan hiragana, ada yang cakap tentang kanji, macam nak hafal kanji dengan mudah dan pantas, dan ada juga tanya sensei tentang grammar. So malam ni sensei akan cerita tentang tata bahasa lah. Ada yang tata bahasa, okey. Dan ada juga yang tanya sensei tentang partikel. So partikel ni sebenarnya dalam tata bahasa jugalah. Okey. So malam ni kita akan cerita mengenai tata bahasa. Okey. Dekat sini sebelum sensei start, siapa yang ada masalah dengan tata bahasa Jepun? Boleh tak komen? Saya sensei saya. Supaya sensei tahu yang kat sini ada masalah dengan tata bahasa Jepun, dan jika anda ada apa sahaja soalan untuk tanya sensei malam ni, inilah peluang anda. Live 1 jam insya-Allah, free je. Anda boleh komen dekat bahagian ruang komen. Sensei akan baca komen anda, dan soalan anda jika ada, sensei akan baca soalan anda, dan sensei insya-Allah kalau Allah benarkan sensei jawab soalan anda, sensei jawab soalan anda pada malam ini. Okey. So terima kasih banyak-banyak. Okey, semua orang dah like kalau dah like, dah share, komen dan boleh tak? Komen dan saya dan. Okey, saya Watashi, Hadira saya, Umi, Ngah Diman saya, Syakira saya. So saya rasa tata bahasa ini adalah satu topik yang orang cakap hot untuk siapa yang nak belajar bahasa Jepun, sebab saya rasa bahasa apa saja pun, bahasa lain pun, bahasa Melayu pun,
bahasa English pun sama bahasa lain. Grammar merupakan salah satu perkara yang susah jugalah selain daripada tulisan. Kalau bahasa Jepun kita boleh cakap tulisan lah. Dan Sensei Nakema, Umi, terima kasih banyak-banyak kerana like, share video live Sensei pada malam ini. Dan malam ini juga di akhir live ni Sensei ada satu pengumuman. So korang wajib stay sampai habis. Stay sampai habis untuk dengar pengumuman Sensei pada malam ini. Okey, dekat atas Sensei ada letak juga Hirakata, flashcard. Siapa yang nak dapatkan flashcard cakap Jepun, nak belajar tulisan pun boleh komen, nanti Sensei akan bagi link untuk dapatkan flashcard Hirakata cakap Jepun. Okey, so terima kasih banyak yang share dan like pada malam ini. Okey, so malam ni Sensei akan share mengenai satu tata bahasa Jepun. Dan Sensei akan start dengan yang paling senang, basic dulu sebelum kita masuk part yang susah. Boleh ke? Semua orang okey ke? Kalau dah ready boleh tak semua orang komen yosh kat bawah. Sensei, saya dah ready nak belajar malam ni. Okey, sebelum kita masuk topik pada malam ni iaitu tata bahasa Jepun, susah ke senang? Sensei tanya anda yang tengah tengok live bersama Sensei ni, tata bahasa Jepun susah ke senang? Boleh tak komen susah kalau siapa cakap susah, kalau orang cakap senang, komen senang kat bawah tu. Ataupun saya tak tahu sebab saya baru je nak belajar bahasa Jepun malam ni. Mungkin ada juga yang baru nak belajar bahasa Jepun pada malam ini. Okay, so Yosh, Umi komen Yosh, terima kasih banyak-banyak. Okay, Yosh, Nakima, Rashika, Nadira, Syahmi, Latifah, semangat semua orang malam ni. Yosh. Okay, yang baru masuk pun terima kasih banyak-banyak. Sensei pun baru je nak start. Jangan lupa untuk klik like and share video ini banyak-banyak. Dan komen je kat bahagian bawah kalau ada apa-apa soalan nak tanya Sensei. Susah, Kashimu cakap susah. Irfan, Yosh, sen susah. Alif, apa itu sen susah? Saya lah yang baru tu. Ada juga yang baru nak belajar pada malam ini. Okay, so bahasa Jepun, grammar susah. Ada yang cakap senang ke? Saya tak nampak lagi. Muzokashi Sensei, Muzokashi. Okay, tak tahu lah. Latifah cakap tak tahu. Okay, so Sensei akan share screen kepada anda malam ni. Kejap Sensei cuba crash screen. Sama ada nampak ke tak. Okay. Saya nak pilih senang supaya senang dan faham. Senang confuse. Okay, so anda akan tengok dekat sini Sensei share satu screen. Kejap Sensei masukkan this one dalam Sensei punya ni dan share dengan anda. Nampak ke? Ini hide. Wait. Sensei nak share screen. Okay, should nampak. Yes, okay. So ini Sensei punya slide PDF kepada anda malam ini. Semua orang nampak ke? Kalau nampak, komen nampak. Kalau komen nampak, boleh tak komen nampak. Okay. So Sensei akan start dengan introduction bahasa Jepun dulu. Kita tahu bahasa Jepun ni ada 3 tulisan. Betul tak? Ada 3 tulisan iaitu hiragana, katakana dan juga kanji. Betul? Ada 3 tulisan kan? Ada 3 tulisan hiragana, katakana, kanji. Okay? So semua orang tahu ada 3 tulisan hiragana, katakana dan kanji. So hiragana, kita tahu hiragana ni nak tulis tulisan Jepun. Katakana ni yang daripada foreign words dan sekarang ni kita nak jadikan di satu tulisan Jepun. Perkataan Jepun, kita tulis katakana. Dan kanji ni adalah daripada Chinese character. Okay. So ini contoh ayat. Kalau korang nampak kan contoh ayat kat sini. Dia kata watashi wa sani desu. Kita tahu watashi ni dekat sini dia pakai kanji. Dan sani ialah katakana, wa dengan des ni adalah hiragana. So ada tadi juga soalan yang tanya dalam Sensei dekat post Facebook live hari ni, dia tanya Sensei, kenapa ada setengah perkataan tak ada kanji? Kenapa ada setengah perkataan tak ada kanji? Sebab dalam bahasa Jepun memang dipakai semua tulisan. Hiragana pun pakai, katakana pun pakai, kanji pun pakai. Contoh yang tulisan ataupun perkataan Jepun yang tak pakai kanji adalah partikel. Nampak kat sini partikel. Wa, partikel ni, partikel de, o, ga, dia tak ada kanji. So dia akan tulis dalam hiragana. Okay. So ini very basic. Semua nampak ke tak? Semua faham ke tulisan? Bashir,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bashir baru masuk. Okey. So yang baru masuk, terima kasih banyak-banyak yang join live bersama Sensei. Jangan lupa untuk klik like and share video ini. Dan setiap hari Isnin tau, setiap hari Isnin jam 9 malam tu make sure korang dah turn korang punya notification dekat phone ke, set alarm ke dekat phone. Hari Isnin jam 9 malam Sensei akan live dekat Facebook. Okay, so ini basic, semua orang faham. Sensei Sepat ni semua orang tak ada masalah. Semua okey tak ada masalah. Laju. Okay, so dalam Sensei terangkan dalam basic bahasa Jepun, basic sentence bahasa Jepun. Okay, basic sentence bahasa Jepun, contoh yang kataan Sensei guna tadi, watashi wa sunny desu. Okay, watashi wa sunny desu. Okay, Japanese punya ayat biasanya dia akan start dengan subjek. Semua orang tahu. Bahasa Melayu pun akan start dengan subjek. Bahasa Inggeris pun akan start dengan subjek. Saya rasa Arab pun start dengan subjek juga kot. Okay. So memang semua perkataan, semua ayat dia akan start dengan subjek. Jadi subjek dulu kat depan. Okay. Dan dekat sini ada partikel dan sebagainya lah. Okay. Saya tak nak tekan part ni. Okay. Cuma part yang saya nak tekankan adalah yang ini. Okay. Dalam bahasa Jepun, dia berbeza sentence order untuk bahasa Jepun dan juga bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu berbeza sedikit. Okey, kita tahu bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu dia akan SVO. Faham tak apa itu SVO? Saya dah tulis dekat sini. Dia ada SVO, itu subject, verb, object. Contoh dekat sini, I eat sushi. Kita tahu Inggeris kan? Okey, I kat sini adalah subjek, eat ini adalah verb, sushi ni adalah objek. Okey. Mungkin ada lah kat sini, Sensei saya Inggeris ni, bahasa English ni lemah sikit, so boleh tak Sensei terangkan bahasa Melayu? Okey. Bahasa Melayu tengok contoh kat bawah ni, saya makan sushi. Saya makan sushi. Korang nampak kalau warna kuning ni adalah subjek. Saya ni adalah subjek. Kalau makan ni yang warna hijau macam ni sikit ni, turquoise ni adalah objek, verb. Silap ni, color ni silap ni. Verb dan sushi adalah objek. Dia tengok yang ni, SVO, subjek, verb, objek. Okay, kita tahu sentence order untuk bahasa Melayu macam tu. Tapi untuk bahasa Inggeris, berbeza sedikit. Dia akan start dengan subjek dulu, lepas tu objek, baru verb. Nampak tak? Ini SVO tapi Japanese SOV. SOV. Boleh. Semua okey? Ke semua tengah mencatat nota, ambil buku, salin dan sebagainya. Very good. Okay. So contoh ayat dekat sini, kita guna ayat sama. Saya makan sushi ataupun I eat sushi. Watashi wa sushi o tabemasu. Okay, watashi wa sushi o tabimasu. Okay, kita tahu watashi is saya. Siapa yang tak tahu maksud perkataan ni, dengar Sensei terangkan satu persatu. Ataupun refer je yang Malay pronunciation kat atas sama je. Watashi adalah saya. Sushi adalah sushi. Tabemasu adalah makan. Tabemasu adalah makan. Okay, watashi wa sushi o tabemasu. Okay, saya sushi makan. Saya sushi makan. So bahasa Jepun dia subjek dulu, objek baru verb. Tapi kalau English ataupun Malay dia subjek, verb, objek. So itu basic untuk tata bahasa Jepun. Dan semua orang kena install dalam korang punya otak, dalam korang punya mind ni. Dia SOV, SVO. Boleh tak semua tulis SOV untuk bahasa Jepun. Hashtag SOV kat bawah. Supaya semua orang ingat bahasa Jepun adalah subjek, objek, verb. Itu yang paling penting. So semua orang dah dapat tangkap part tu? Boleh. Semua orang okey? Semua orang okey untuk part tersebut? Boleh. Semua orang okey part tu dapat faham mengenai tulisan ayat perkataan sentence order untuk bahasa Jepun. Dia kena subjek dulu, lepas tu objek, baru verb. SOV. Hashtag semua, hashtag SOV. Biar ingat dalam kepala tu supaya tak tertukar dengan bahasa Melayu.
dan juga bahasa Inggeris. Okey. So malam ni topik dia tata bahasa susah ke senang. Jika anda ada apa-apa sahaja soalan mengenai grammar, tata bahasa Jepun, boleh je komen dekat bahagian ruang komen. Sensei akan cuba jawab soalan anda. Boleh? Okey. So Sensei akan teruskan pada malam ini dengan satu lagi advance. Kita masuk advance sikit. Kantan desu ne. Miru, semua cakap senang. Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Okey. Yang baru join pun terima kasih banyak-banyak yang baru join live bersama Sensei. Dah 9.20 dah. Okey. Kita sambung seterusnya. Okey. So itu untuk subjek SOV bahasa Jepun. Sensei dah terangkan tentang soalan tulisan Jepun. Okey. So kita masuk structures untuk bahasa Jepun. Kita masuk yang part yang paling senang sekali. Okey, part yang paling senang kita tahu yang sentence untuk bahasa Jepun contoh kan Sensei kenalkan diri, hajime mashite watashi wa nuaru desu. So yang paling senang kita belajar nani nani wa nani nani desu. Okey, nani nani wa nani nani desu. Okey, sekarang masih senang lagi. Okey, semua orang cakap ima wa mada kantan desu. Okey. So, kita tahu sentence ayat bahasa Jepun yang very simple, very semua orang kena tahu. Nani nani wa nani nani desu. Nani nani maksudnya apalah. So, apa-apa wa, apa-apa desu. Apa-apa wa, apa-apa desu. Okey, apa-apa wa, apa-apa desu. Okey, boleh? Boleh Okey, apa-apa wa, apa-apa desu. Okey, kalau tengok kat slide Sensei ni, Sensei tulis A wa B desu. A wa B desu. A wa B desu. Kalau kita nak terangkan A itu adalah B, kita cakap A wa B desu. Okey, A itu adalah B. Contoh ayat yang sangat senang macam watashi wa nuaru desu. Watashi wa nuaru desu. Saya adalah Anwar. Ataupun I am Anwar. Dia boleh jadi is, ataupun am lah. I am Anwar. Ataupun contoh lain, kore wa keitai desu. Okey, kore wa keitai desu. Senang kan? Okey, so semua orang boleh tak yang tengah join bersama Sensei pada malam ini buat satu ayat simple, kita belajar, kita satu-satu buat ayat nani nani wa nani nani desu ataupun A wa B desu. Contoh Sensei tadi, watashi wa nuaru desu ataupun kore maksud this kore wa keitai desu. Kore wa keitai desu. This is handphone. Boleh tak semua orang buat satu ayat A wa B desu. Sebab daripada sini Sensei akan explain lagi panjang dan lepas itu juga kalau ada siapa nak tanya soalan, tanya je soalan. Okey. Okey. So nani nani wa nani nani desu. Boleh tak semua orang tulis dekat bahagian komen. Sensei nak tengok semua orang boleh tak tulis komen bahagian komen. Boleh tak buat ayat simple yang Sensei ajar malam ini sebelum kita masuk next level. InsyaAllah Sensei akan go through one by one. Sebab Sensei rasa mungkin yang tengok live ni ada yang baru nak belajar, ada yang dah advance, saya tahu ada yang dah advance juga, dan ada yang macam dia ingat-ingat lupa. Okey, ramai dah komen. Okey, contoh yang Bashir kat sini, Sensei baca komen dia, kore wa pasokon desu. Kore wa pasokon desu. Ini ada kanji lagi. Dia cakap konya kuji 27分です。9時7分ですね。Suika wa oishii desu. Yang ini Sensei akan betulkan sikit. Dia bukan suika wa oishii desu. Suika ga oishii desu. Ini korang dia punya very patterns yang pattern yang orang ramai yang salah sebut, salah guna tentang partikel wa dengan ga. Biasalah suika ga oishii desu. Apabila kita nak terangkan ada adjektif, dia kena ga oishii desu. Okey, ada lagi. Kore wa sushi desu. Kore wa sushi desu. Okey. Watashi wa koda desu. Watashi wa koda desu ne. Hai, ada lagi. Kore wa apple desu. Kore wa apple desu ne. Okey.
kore wa watashi no sensei desu. Okay, kore wa watashi no sensei desu. Okay, lagi cakap kore wa tokai desu. Oh, tokai. Okay, watashi wa latifa desu. Okay, watashi wa latifa desu. Okay, kore wa hon desu. Kore wa hon desu. Okay, kore wa neko desu. Okay, kore wa neko desu. Very good, dan semua orang dah boleh buat very very simple ayat untuk malam ini. Okay, so itu ayat ayat yang very simple yang kita akan belajar, kita dah belajar malam ni. Okay, saya akan masuk part yang bawah sikit. Yang ini kita nak tukar kepada negative form. Okay, kita nak tukar kepada negative form. Negative form. Tadi kita cakap A adalah B. Tapi sekarang kita nak cakap A bukan B. A bukan B. A adalah bukan B. Sebenarnya dia A adalah bukan B. Sebut A is ataupun A atau N, not B. Okay. So dia hanya tukar dekat belakang saja. Nani wa nani dewa arimasen. Okay. Nani wa nani dewa arimasen. Ataupun nani wa nani ja arimasen. Okay. Nani wa nani ja arimasen. Ada ataupun ada orang cakap nani wa nani janai desu. Itu bergantunglah. Okay. Malam ni saya ajar nani wa nani dewa arimasen. So dewa arimasen maksud is ataupun a ataupun n, not bukan. So dewa arimasen ni bukan. Okay. 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 So kalau ada soalan juga, korang boleh komen dekat bahagian bawah. Sebab malam Sensei try yang simple. Kalau nak advance sikit, kena Sensei minta korang tanya soalan lah dekat bahagian bawah. Okay. Umi dah buat kore wa jisho dewa arimasen. Paci. Okay. Paci tu masih ataupun tulis nombor 8 masih tepuk tangan. Okay. Kore wa jisho dewa arimasen. Okay. Yang lain boleh tak juga buat ayat yang menggunakan A wa B dewa arimasen. A wa B dewa arimasen. A is A M, not B. Okay. Okay. Kore wa toke dewa arimasen. Dewa ataupun ja arimasen. Okay. Kore wa toke dewa ataupun ja arimasen. Okay. Kore wa jisho dewa arimasen. Okay. Ataupun watashi wa lina sang dewa arimasen. Okay. Watashi wa lina sang dewa arimasen. Okay. Kalau ada, okay. Yang lain macam mana boleh tak komen dekat bahagian bawah kalau ada apa-apa contoh ayat yang nak tulis. Okay. Okay. Okay, ada yang tanya dekat bahagian komen ni, dia cakap, Sensei, kalau nai kat belakang macam Arianai tu sama je ke dewa arimasen? Oh, Arianai tu maksud lain. Okay. Arianai dia lain. Dia kalau kita cakap nak guna nai form, dia dalam bahasa Melayu pula. Bahasa Jepun ni dia ada casual, dia ada formal, dia ada polite form, casual form dan sebagainya. Kalau nai form tu is a jisho form ataupun dictionary form untuk negatif. Contoh dia cakap nai des ataupun des ataupun dewa arimasen. So contohnya macam janai des ataupun janai. Itu memang ada level dia jugalah. Okay. Kore wa iPhone no keitai dewa arimasen. Samsung no keitai desu. Okay, very good. Okay. Dia tanya very good. Sensei, dewa arimasen tu wa dia tu partikel ke sebab baca wa? Okay. This one, yang ini memang dia satu set. Dia memang di huruf hiragana wa, memang hiragana ha, tapi bacaan dia, situ je. Memang dia adalah hiragana ha, tapi baca dia dewa arimasen. Dewa arimasen. Memang nak tulis dewa tu, dia menggunakan ha, hiragana ha, bukan hiragana wa tu. Okay. Ada soalan lain lagi? Sekejap saya baca komen. Okay. Watashi wa suhana dewa arimasen. Okay. Watashi wa Kongokujin. Okay. Watashi wa sensei dewa arimasen. Okay. Watashi wa sensei dewa arimasen.
Okay, koko wa Tokyo de wa arimasen. Oh, dekat sini bukan Tokyo. So, Malaysia desu ne. Hai. Hai, very good, very good. So, semua orang dapat tangkap apa sensei ajar malam ni. It's a very orang cakap simple sentence yang semua orang boleh belajar dan semua orang tahu sepatutnya. Tapi yang baru nak belajar, so ini is very simple. So sebenarnya kalau korang nak tahu, malam ni apa yang saya dapat PDF yang saya tunjuk kepada anda ni adalah inilah first ebook yang saya pernah buat awal tu. Siapa yang pernah dapatkan Bakayaro, buku Bakayaro dalam ni adalah second edition. Saya tunjuk tentang introduction mengenai bahasa Jepun. Lepas tu dia ada contoh basic sentence yang saya tunjuk tadi. Lepas tu ada juga predicate structure macam nak buat ayat. Example contoh SOV, SVO semua. Ini untuk daily conversation. Buku PDF ni, ebook ni dalam 20 muka surat lah. So siapa yang belum dapatkan boleh komen kat bahagian bawah. Sensei saya tak dapat lagi buku. Buku ni sensei bagi free je sebenarnya. Siapa yang pergi dekat website Cakap Jepun, sebenarnya ada satu bawah tu button dia ataupun dia akan keluar pop up nak dapatkan buku ebook Bakayaro secara percuma ni. Korang boleh masukkan detail, lepas tu boleh je dapatkan ebook ni secara percuma. So kalau nak dapatkan percuma, just pergi je dekat website Cakap Jepun, cakapjepun.com, lepas tu cari ebook Bakayaro ni. Saya bagi free je. Yang tengok live malam ni pergi je kat website Cakap Jepun, korang akan dapat free buku ni. Okay. So itu contoh ayat ataupun contoh sentence yang kita nak belajar. Okay. Dan kita tahu juga kalau yang tadi nani wa, nani des tu is a present tense ataupun is am. Okay. Kalau kita nak cakap past tense, kita kena pakai deshta. Kalau kat sini des. Kalau kita tahu kan, kat sini des, dekat sini deshta, kita nak cakap untuk past tense yang dah lepas. Macam A wa, B deshta. A was or were be. Mana nak cakap dia dulu adalah apa-apa tapi sekarang bukan. Contoh macam tu kan. So yang itu des tu hanya tukar kepada deshta. Des tu tukar kepada deshta. Okey. Minna. Itu minna nihongo jozu desu ne. Okey. So kalau untuk past tense tapi negatif, dewa arimasen deshita. Dewa arimasen deshita. Okey. So dalam ni saya terangkan dalam ebook Bakayaro. So siapa yang nak dapatkan, just pergi ke website Cakap Jepun, cakapjepun.com. Saya tulis dekat sini. Korang pergi ke website cakapjepun.com, cakapjepun.com. Lepas tu cari je yang ada, dia kan keluar pop-up biasanya. Kalau tak ada keluar pop-up, korang cari yang ada bendera flag dekat website tu, dia tulis free ebook Bakayaro. Korang boleh dapatkan, masukkan detail, dapat je buku ni secara percuma. Check email anda. Okay. So itu mengenai simple grammar bahasa Jepun. Okay. Malam ni saya buka kepada anda apakah soalan-soalan yang anda nak tanya mengenai grammar ataupun mengenai tata bahasa Jepun. Ada apa soalan tak? Nak tanya dengan sensei tentang grammar ataupun yang korang selalu confuse ke tentang bahasa Jepun, yang nak pencerahan pada malam ni. Okay. Kino wa nichiyobi deshita. Kino wa nichiyobi deshita. Okay. Shiken wa kino deshita. Exam semalam. Semalam adalah hari Ahad. Okay, very good. Semua orang bagus buat ayat. Okay. Bashir ada soalan. Nihongo tak perlu letak kata nama ke seperti gakko ni ikimas. Maksud Bashir ni adalah letak kata nama kat depan ni. Contoh watashi wa gakko ni ikimas. Okay. Maksud itu ke Bashir? Adakah itu soalan yang Bashir tanya? Sebab saya rasa Bashir dia type tadi, saya terlepas pandang soalan saya ke atas ni. Jadi saya scroll komen Bashir tadi. Kalau betul Bashir just komen je dekat bahagian okay. Oh, bahasa Jepun tak banyak guna kata nama. Contoh saya pergi ke sekolah, Nihongo gakko ni ikimasu. Okey, untuk kata nama sebenarnya biasa kalau percakapan atau conversation kadang-kadang omission ni memang selalu berlaku dekat dalam bahasa Jepun. Kita tak
sebut kata nama bahagian depan sebab kita dah tahu dia refer dekat siapa. Contohnya gakko ni, kimas, dah tahu kita mencerita tentang diri sendiri. So watashi wa gakko ni kimas, kalau kita sebut watashi wa di depan tu, dia macam pembaziran kalimah. Tapi kadang-kadang untuk penulisan, untuk first, dia macam ni lah. Kalau kita dah pernah sebut tentang saya dekat ayat yang awal tu, lepas tu tak perlu ulang banyak kali pun tak apa. Contohnya, dia basically macam bahasa Inggeris jugalah. A book dan jadi the book. Macam a pen jadi the pen. Kadang-kadang kita tak ulang benda yang sama banyak kali dalam sentence dalam ayat dia. Okay. Okay. Hai. Okay. Adakah Sensei menjawab soalan Bashir? Kalau tak jawab, Sensei tulis lagi komen dekat bahagian komen. Tulis lagi soalan kat komen, Sensei akan baca lagi sekali. Okay. Very good. Sensei dah agak mesti malam ni banyak je soalan mengenai partikel. Okay. Yang tengah tengok live bersama Sensei, jangan lupa untuk klik like, share. Minta sangat, Sensei minta sangat malam ni. Korang share dalam 5 grup. 5 grup Facebook, grup WhatsApp, grup kelas, grup Telegram. Grup yang siapa yang nak belajar bahasa Jepun, dan juga tag 3 orang, at least 3 orang yang nak belajar bahasa Jepun, yang mungkin nak pergi Jepun, yang register JLPT tak dapat lagi. Ada lagi ke yang register JLPT hari ini tapi tak dapat lagi confirmation email? Okay, so Amirul punya soalan. Okay, saya nak tanya apa perbezaan ni dan that serta bila nak guna? Very good punya question. Okay, apa perbezaan ni dengan that? Okay, basic, yes. Firstly, korang kena tahu apakah maksud ni, apakah maksud that dulu. Korang kena tahu apakah maksud ni dan apakah maksud that dulu. Okay, macam ni, Sensei terangkan Yang Sensei rasa apa yang, siapa nama tadi yang Amirul tanya ni, mungkin dia confused tentang location. Okay, sebab kita tahu ni dia guna untuk location dan that juga digunakan untuk location. Okay, dia memang untuk indicate a location, dan ni dengan that ni memang dua-dua untuk guna lokasi, tempat dah biasanya. Tempat biasanya. Okay. Contoh, Sensei bagi contoh untuk tempat tempat. Untuk tempat yang menggunakan partikel ni dengan juga partikel that. Sensei buat 2 ayat. Sekejap, dia ada whiteboard ke kat sini? Sekejap, Sensei cuba cari. Kalau ada whiteboard, Sensei try Sensei tulis whiteboard. Sensei share whiteboard. So korang boleh tengok. Oh, tak ada whiteboard kat sini. Tak ada. Okay. So tak boleh share whiteboard lah. Okay. Untuk menjawab soalan Amirul ni macam ni. Contoh soalan dia, Sensei baca, yang lain boleh tak, yang dapat tangkap apa Sensei cakap, tulis bahagian ruang komen supaya yang yang lambat sikit dapat tangkap apa Sensei cakap ni dapat baca ayat situ. Contohnya, watashi wa toshokan ni imasu. Okey, watashi wa toshokan ni imasu. Boleh tak tulis perkataan ayat tersebut? Watashi wa toshokan ni imasu. Okey, watashi wa toshokan ni imasu. Boleh tak tulis perkataan ayat tersebut? Sebab Sensei tak ada whiteboard untuk tulis malam ni. Boleh tak? Seorang bantu Sensei tulis kata yang pertama, ayat yang pertama adalah watashi wa toshokan ni imasu. Okey? Watashi wa toshokan ni imasu. Okey. Dah. Semua dah ada orang tulis. Okey. Itu ayat yang pertama Sensei nak menjawab soalan Amirul. Okey. Ayat yang kedua. Okey. Okey. Tokyo de aimashou. Sensei ulang lagi sekali. Tokyo de aimashou. Okey. Sensei ulang lagi sekali. Tokyo de aimashou. Okey. Tokyo de aimashou. Oh, very good. Ada yang tulis. Okey, Syakira ini ayat pertama Sensei sebut tadi. Watashi wa toshokan ni imasu. Okey, this is first ayat yang Sensei tulis. Ini tulisan Romaji. Ini ada orang tulis komen dalam kanji dengan hirangannya. Okey. Watashi wa toshokan ni imasu. Okey. Dan ayat yang kedua Sensei cakap tadi, Tokyo de aimashou. Okey. Tokyo de aimashou. Okey. Boleh tak yang seorang tulis ayat yang kedua, Tokyo de aimashou. Okey. Watashi wa toshokan ni imasu. Ini yang pertama. Okey. Ayat yang kedua. Okey, thank you Munasang. Munasang arigatou gozaimasu. Okey, Tokyo de aimashou.
Tokyo de aimasho. Amirul pun nampak kan? Ini Tokyo de aimasho. Okey. Kalau semua orang tengok ayat yang pertama dan ayat yang kedua, contoh ayat pertama tadi, watashi wa toshokan ni imasu. Toshokan adalah library ataupun kita panggil perpustakaan dalam bahasa Melayu, dan toshokan ni adalah tempat, betul tak? Tempat sebab dia adalah library. Tapi saya guna dalam ayat tersebut toshokan ni imasu. Okey, toshokan ni imasu. Toshokan ni imasu. Tapi untuk ayat yang kedua, contoh ayat yang kedua saya tulis tadi, saya buat Tokyo de aimasho. Saya tak guna Tokyo ni aimasho. Saya sebut Tokyo de aimasho. Yang first tadi juga saya buat toshokan ni imasu. Toshokan ni watashi wa toshokan ni imasu. Dan saya tak buat toshokan de imasu. Okey. Apakah perbezaan ni dengan de dekat sini? Korang kena ingat, dua-dua persamaan dia dua-dua untuk lokasi, dua-dua untuk tempat. Tetapi okey, untuk ni location dia adalah untuk existing, ataupun bahasa Melayu dipanggil kewujudan, keadaan. Bukan keadaan situasi tu, kewujudan ataupun keadaan benda tu. Kewujudan benda tu. Sebab imas membawa ada. Imas untuk ada. So watashi wa toshokan ni imas. So dia wujud ada. So apabila kita menggunakan perkataan ni imas, ni arimas. Depan dia adalah lokasi. Lokasi ni imas, ni arimas. Okey? Tetapi untuk contoh ayat yang kedua yang saya gunakan tadi, saya buat Tokyo de aimasho. Okey. De aimasho. Apabila lokasi di depan dan di belakang dia adalah perbuatan yang mengadakan kita buat ke kita melakukan aktiviti tersebut, di tempat tersebut, kita akan guna partikel de. Kalau kita melakukan aktiviti ataupun perbuatan dekat satu tempat tu, kita guna partikel de. Contohnya macam kafe de tabemasu. Kafe de tabemasu. Kita makan dekat kafe, kita tak guna kafe ni tabemasu. Kita guna kafe de di kafe ataupun restoran de tabemasu. So itu maksud dia, perbezaan ni dengan de. Okay. So korang kena tahu ni adalah untuk existing, kewujudan. Antara verb yang menggunakan partikel ni, yang pertama adalah imas, contoh ayat saya tadi. Yang kedua adalah arimas. Okay. Yang ketiga yang menggunakan partikel ni adalah sunde imas. Sebab saya duduk, saya tinggal di tempat tersebut, dia akan tulis sunde imas. Okay, sunde imas pun dia akan guna partikel ni. Dan yang keempat saya rasa yang selalu orang guna partikel ni adalah astagfirullahalazim, apakah perkataan tersebut ya? Dia maksud bekerja. Stomete imas. Yes, stomemas kan, bekerja. Kalau bekerja stomemas pun dia pakai partikel ni. Kalau perbuatan lain yang verb lain yang membuat aktiviti, kita buat kat tempat tersebut, kita pakai partikel that. Okay. So Amirul menjawab tak soalan sensei? Itu biasa orang guna untuk ni dengan perbezaan untuk ni dengan that lah. Dan satu lagi partikel ni kita guna untuk masa. Contoh macam kuji. Kuji ni live, cakap Jepun live des. Kuji. Pukul 9 cakap Jepun live. Kuji ni. Sebab partikel ni kat sini dia boleh membawa masuk and, dia boleh membawa masuk at, boleh masuk on, boleh membawa masuk in untuk time. Okay. Itulah. Okay. Dan apa lagi pakai partikel ni? Partikel that selain daripada untuk location juga, dia boleh guna untuk macam transportation. Contoh kita cakap kita pergi sekolah dengan bas. Okay, bus de gakko ni ikimasu. Okay, bus de gakko ni ikimasu. Dengan with bus I go to school. So untuk transportation, kita menggunakan transportation pun kita akan guna that, particle that. Okay, ada soalan lain ke lagi malam ni? Ada nak tanya juga? Boleh? Okay, kalau ada pun soalan boleh je komen dekat bahagian bawah. Sensei akan bantu anda untuk jawab soalan yang korang confuse sangat. Korang confuse sangat, tak tahu dia jawab. Ni tata bahasa. Okay. So
Sensei tahu tata bahasa ni sebenarnya tata bahasa Jepun ni cakap susah. Dekat cakap Jepun pun Sensei selalu tekankan kepada pelajar cakap Jepun yang pertama adalah bercakap, speak. Sebab bila kita bercakap, kita repeat cakap-cakap, kita akan cepat untuk master bahasa Jepun tersebut. Okay, apabila kita dah confident, dekat cakap Jepun memang flow dia macam ni. Siapa yang nak belajar bahasa Jepun, first kena confident cakap dulu. Sebab kalau tak confident nak cakap, tak ada orang cakap mulut ni, dalam mulut dia ada mas sangat, dalam mas nak buka mulut susah sangat, jangan belajarlah bahasa Jepun. So yang pertama korang kena ada cakap keyakinan, kena ada orang cakap jishing, kena ada bahasa Melayu dia, kena ada keberanian untuk bercakap dahulu. Lepas tu baru anda pergi bahagian grammar. Sebab Sensei rasa bahagian grammar ni sangat bagus kalau untuk anda belajar bahasa Jepun, kerana dia akan menambahkan lagi korang punya keberanian untuk bercakap. Sebab kadang-kadang orang tak berani cakap sebab dia tak tahu grammar dia betul ke salah. Ada certain orang yang dia melanggar je. Okay. So kena orang panggil start lah. Kena start ikut step by step. Jangan terus macam Sensei saya nak belajar grammar dulu baru nak belajar cakap. Sebab kadang-kadang ada yang belajar grammar dulu dia akan give up tengah jalan. Tak faham. Okay. Senang nak faham Nini ke dad ni D. Tak juga. Kalau dan contoh Sensei ayat perkataan tadi, dia macam ni lah. Ingat ni partikel ni guna apabila nak cakap kewujudan kat situ. Macam imas, ingat je Sensei bagi 4 verb tadi. Imas, arimas, sundeimas, stomemas. Yang lain biasanya dia akan pakai that. Okay. Okay, ada lagi soalan lain? Okay. Dah dekat sejam Sensei nak live. Okay. Sensei, untuk partikel kara dan made adakah untuk waktu ke? Yes, very good soalan. Soalan yang sangat bagus. Okay. Kara dengan made, dia boleh guna untuk waktu, masa. Contohnya dari pukul 9 hingga pukul 10. Contoh live Sensei kan. Live cakap Jepun, iaitu kuji kara juji made desu. Cakap Jepun no live wa kuji kara juji made desu. Okay. So itu kara made boleh guna untuk masa. Satu lagi, kara dan made juga boleh untuk guna untuk location. Contoh kita nak cakap daripada Kuala Lumpur ke Langkawi, Kuala Lumpur ke Terengganu, Kuala Lumpur ke Johor. So kita cakap Kuala Lumpur kara iaitu Langkawi made. Okay. Kuala Lumpur kara Terengganu made. Kuala Lumpur kara Johor made. Okay. Okay. Tahu vocab pun penting. Yes. Ini vocab ni penting. Macam contoh kalau nak bercakap, tak tahu vocab, susah juga kan. So siapa yang nak belajar, baru je nak belajar bahasa Jepun, basically anda start dengan 100 vocab, 100 perkataan dulu. Memang korang confident tu cakap lah. Contoh Haji memang step watashi wa nuaru desu. Itu baru 3-4 vocab. Kita dah boleh kenalkan diri, betul tak? So itu pun sangat bagus untuk anda belajar bahasa Jepun. Okay. Stomemas masih bekerja. Taraiteimasu. Stomemas. Okay. Hadira-san. Stomemas. Okay. Okay. Dekat sini. Ngah Diman tanya apa beza watashi wa dan watashi no. Okay. Watashi wa dia macam saya cakap tadi, A wa B des. A adalah B. Itu paling senang lah. Kalau watashi no, dia nak cakap kepunyaan. Contoh watashi no kazoku. Saya punya family. No ni kalau kita direct translation untuk bahasa Melayu adalah no, punya. Kepunyaan. Ataupun English dia panggil belongings lah. Okay. Saya punya family. Watashi no kazoku. Kalau kita cakap watashi wa kazoku, saya adalah family. Tapi kalau kita cakap watashi no kazoku, my family atau saya punya family. My family, dia berbeza. Watashi wa kazoku desu. Saya adalah family. Pelik juga ya tu kan. Watashi no kazoku wa apa-apa desu. So itu beza untuk wa dengan no. Okay. Ada lagi untuk suto memas. Saya tulis sebab ada orang tak dapat perkataan. Perkataan jarang guna sebenarnya. Stomemas ni maksudnya bekerja. Okay.
So ada lagi soalan nak tanya Sensei mengenai tata bahasa Jepun pada malam ni. Okay, so yang tengah join live bersama Sensei, kita dah hampir sejam. Sensei pun tak sangka malam ni dah hampir sejam. Okay, Sensei cakap tadi di akhir live Sensei akan ada satu pengumuman. It's okay, kalau ada apa-apa soalan korang boleh je komen dulu dekat bahagian komen ni. Sementara Sensei umumkan pengumuman apa yang Sensei nak bagi tahu kepada anda. 52 orang, 51 orang yang bersama Sensei pada malam ini. Okay, sebenarnya Sensei akan buat satu event sebenarnya, yang ini Sensei dah inform sebelum ni. Nama event ni adalah Road to JLPT. Road to JLPT, itu Road to JLPT yang siapa yang register JLPT dapat tu kan. Okay. Siapa yang baru je nak belajar bahasa Jepun ataupun ada keinginan nak ambil JLPT, Japanese Language Proficiency Test, ataupun siapa yang macam nak tahu dia punya level kat mana sekarang, dah belajar bahasa Jepun tapi tak tahu saya ni level beginner ke, saya ni ataupun saya dah advance bahasa Jepun, anda boleh join satu event yang saya akan buat pada hari Sabtu ini sebenarnya. Hari Sabtu ini saya akan buat satu event namanya Road to JLPT. So siapa yang berminat boleh daftar dekat bahagian komen ni. Saya ada tulis kat bahagian komen ni nama Road to JLPT. Saya akan adakan event ini pada 26 ini, pada 26 September 2020 hari Sabtu. Dan inilah Sensei akan jalankan secara online, secara percuma saja kepada siapa yang mendaftar. Korang tekan link yang Sensei letak kat bahagian komen tu. Sensei dah letak bahagian komen tu. Boleh daftar, masukkan nama, email, nombor telefon anda. Nanti Sensei, anda kena check email anda first. Bila dah daftar tu, anda kena check email anda ada masuk dalam spam ke, masuk dalam ada masuk dalam promotion box ke dan sebagainya. Okay, dekat situ nanti saya akan inform bagaimana Road to JLPT RTJ ni akan dijalankan. Okay, just isikan masuk email link di daftar, link kat bahagian komen di atas. Okay, ada orang tanya Sensei JLPT online class ada ke tak? Yes, ada. Okay, ada, Munasang ada. So siapa yang berminat juga untuk join kelas JLPT bersama Cakap Jepun, anda boleh join hari Sabtu ini pukul 9 pagi online sahaja dan secara percuma. Sensei tak buat bayar-bayar, free saja. Korang boleh join untuk Road to JLPT ini. Okay? Okay. Dan sebenarnya hari Sensei baru je buat dia panggil satu event JPR, JLPT Performance Review kepada sesiapa yang nak ambil JLPT. Kita ada buat kelas JLPT sebenarnya, tapi benda tu Sensei buat secara one-to-one session supaya kita dapat tahu lagi student tu di sekarang ni level JLPT berapa dan sebagainya. Okay, so boleh daftar dekat link yang Sensei dah pin dekat bahagian komen tu. Jangan lepaskan peluang ni percuma sahaja. Kan nanti kalau Sensei suruh bayar kan baru tahu. So insyaAllah dalam ni Sensei akan terangkan tentang JLPT, mana arah tuju, mana arah tuju anda jika anda belajar bahasa Jepun. Apa anda akan dapat jika anda dapat menguasai bahasa Jepun. Okay. Amirul Aiman, saya dah join RTJ, memang menarik, disarankan join untuk yang ambil JLPT. Okay, siapa yang tak nak ambil JLPT tapi nak tahu mengenai bahasa Jepun pun, I think this event is very useful to you untuk belajar dulu, untuk sesiapa nak belajar. Cakap ambil input, ambil informasi dulu supaya lepas ni kita tahu ahli tuju kita punya matlamat kita kenapa nak belajar bahasa Jepun. Okay, so siapa yang dah join tapi nak join lagi pun boleh juga, register je dekat link yang Sensei dah pin dekat bahagian komen. Okay, so ada apa-apa soalan? Sensei akan ambil satu soalan lagi sebelum kita habis live pada malam ini. Okay, boleh? Okay, yang sementara itu habis live ni Sensei akan tutuplah pendaftaran. Okay, satu soalan lagi pada malam ini, last sekejap Okay, Alam tanya, Sensei apa beza wa dan juga ga? Wow, this is very very difficult untuk Sensei explain, tapi Sensei selalu je dapat soalan ni sebenarnya. Okay,
Muna JLPT kelas ada level intermediate tak? Ada. Kita ada untuk entry pun ada, N2 pun ada. Sebab hari tu ada baru student yang daftar untuk entry, kelas entry dia. Itu minta personal lah. Tapi personal ni dia agak mahal sikit lah. So biasanya saya akan buat group je, siapa nak ambil entry, N2 pun ada juga kelas. Okay. Okay, untuk apakah berbeza wa dengan ga? Yang ini. Okay, saya terangkan cara secara simple. Tadi kita dah belajar very simple punya ayat. Contohnya watashi wa nuaru desu. Nani wa, nani desu. Itu ayat yang saya terangkan awal-awal tadi. Betul? Semua ingat lagi ke tak? Ke dah pening dah ni? Dah masuk dek wa apa semua kan? Okay. Yang itu wa, nani wa, nani desu. So watashi wa nuaru desu. Kalau kita tengok contoh ayat daripada situ, boleh tak semua orang tulis balik komen? Kat bahagian chat ni, komen ni. Contoh ayat yang anda guna tadi, wa, nani desu. Okay? Kalau contoh ayat sensi tadi, saya cakap watashi wa nuaru desu, apa yang nak di-highlightkan adalah anuar tersebut. Faham tak? Contohnya watashi wa nuaru desu. So, benda yang saya nak terangkan adalah anuar. Benda yang sangat penting kat sini adalah korang kena tahu adalah anuar tersebut. Sensi ni adalah anuar. So itulah yang saya bila kita cakap watashi wa nuaru desu. Okay? Watashi wa nuaru desu. Okay. Dan kalau siapa tanya, kalau sesi tukar wa tu kepada ga. Sesi tukar watashi ga nuaru desu. Watashi ga nuaru desu. Okay? Sekarang ni pemberat ataupun orang panggil benda yang nak difokuskan bukan dekat anuar tu tadi. Bukan dekat nuar tu. Tapi dia akan fokuskan dekat wa tu. Saya. Dia intonasi dia macam ni lah. Saya adalah anuar. Saya adalah anuar. Faham tak? Kalau wa, saya adalah anuar. Anuar tu yang nak di-highlightkan. Tapi kalau watashi ga anuar desu, saya adalah anuar. Maksudnya saya yang nak di-highlightkan dekat tersebut. Saya yang nak di-highlightkan. Itu antara perbezaan wa dengan ga. Okay? Itu yang pertama. Dia sebenarnya ada banyak explanation untuk wa dengan ga. Okay, kalau kita cakap watashi wa gakusei desu. Saya adalah gakusei. Gakusei. Saya ni adalah gakusei. Yang main topik yang kita nak cerita tentang saya itulah gakusei. Tapi kalau kita cakap watashi ga gakusei desu. Saya gakusei. Saya yang gakusei tu. Okay, situasi yang kita boleh saya boleh terangkan dekat sini macam ni. Situasi macam hajimemashite, watashi wa anuar desu. Saya adalah anuar. Contoh dalam kelas ni ada ramai orang, tengah tengok live ni, ada 42, 45 orang tengok live ni. Saya tanya, siapa anuar dalam ni? Siapa anuar dalam ni? So orang tu komen ke mana? Watashi ga anuar desu. Saya anuar tu, saya anuar tu. Sebab dia nak highlightkan saya anuar tu. So anuar tu tak penting, dia yang penting adalah saya. Itu situasi macam mana kita guna watashi wa anuar desu dengan watashi ga anuar desu. Okay? So itu yang pertama. Okay, yang kedua, okay. Yang kedua, partikel wa ini boleh menggantikan partikel o dan juga partikel ga dalam situasi apabila kita nak menceritakan tentang kontras. Kontras ni maksudnya perbandingan ataupun negatif. Contoh kita ada satu ayat, niku o tabimasu. Niku o tabimasu. Semua orang tahu niku adalah maksudnya daging, meat, daging. Niku o tabimasu. Kalau full sentence dia watashi wa niku o tabimasu. Okey. Lepas tu kita ada itu ayat yang pertama Boleh tak semua orang tulis sebagai komen supaya yang kalau siapa yang baru nak belajar mungkin dia rasa ayat ni tak pernah dengar, tak faham. Dia tak dapat tangkap apa Sensi cakap. So Sensi nak siapa yang advance sikit boleh tak tulis komen kat bahagian bawah tu supaya ada orang yang kurang cepat ni dapat tangkap apa Sensi cakap. Ayat Sensi yang pertama adalah niku o tabimasu. Niku o tabimasu. Okey, Sensi ada ayat yang kedua. Ayat yang kedua Sensi adalah sakana o tabimasu. Sakana o tabimasu. Okey, niku o tabimasu. Sakana o tabimasu. Niku o tabimasu. Sakana o tabimasu. Ada dua ayat kan? Okay. Sekarang ni saya makan daging dengan saya makan ikan. Sakana adalah ikan.
Niku tabemasu, sakana o tabemasu. Okey. Sekarang ni saya nak cakap saya makan daging tapi saya tak makan ikan. Faham tak? Saya makan daging tetapi saya tak makan ikan. So niku o tabemasu. Itu ayat pertama. Dan ayat kedua, sakana o tabemasen. Sakana o tabemasen. Sakana o tabemasen. Dekat dalam situasi ni, apabila kita nak gabung ayat, yang kedua-dua partikel o itu kita akan tukarkan menjadi wa. Dia akan menjadi macam ni ayat dia. Ayat yang betul. Ni ayat yang betul tau. Niku wa tabemasu. Demo sakana wa tabemasen. Niku wa tabemasu. Sakana. Demo sakana wa tabemasen. Itu contoh macam mana kita o ni boleh menggantikan partikel wa dengan partikel ga. Okey. Faham dapat sini? Okey. Okey, satu lagi, itu dah yang kedua lah. Boleh ke? Saya rasa okey kot. Okey, yang ketiga, apabila kita nak menerangkan partikel ga itu yang kedua. Okey, satu lagi partikel ga ni apabila kita nak cakap tentang desire. Desire ni macam keinginan. Okey, contoh kita nak cakap neko ga hoshi. Hoshi ni maksudnya nak Neko ga hoshi desu. Neko ga hoshi desu. Okey, neko ga hoshi desu. Okey, apabila kita nak cakap keinginan, cakap neko ga hoshi desu ataupun sushi ga hoshi desu. Kita tak akan guna kat situ o, kita tak akan guna kat situ wa. Apabila desire, keinginan, neko ga hoshi desu. Okey, neko ataupun sushi ga hoshi desu. Okey, satu lagi, apabila verb yang bentuk dia tai form, keinginan tu, ingin makan, ingin minum, macam apa-apa tai form, macam tabetai desu, nomitai desu. Apa lagi? Yomitai desu. Okey, contoh kita tahu macam ayat yang saya cakap ni, niku o tabemasu ataupun sakana o tabemasu. Tapi kalau ada mas form tu kita tukar pada tai form, macam niku ga tabetai desu. Niku ga tabetai desu. Sakana ga tabetai desu. Apabila tai form ataupun hoshi form ataupun desire form, kita akan guna partikel ga. Okey. Itu yang ketiga. Saya nak sini keempat boleh ke? Mungkin ada yang dah pening je sekarang kat sini. Dia banyak tau situasi. Kalau saya cerita tentang wa dengan ga ni, mungkin tak habis tau live ni. Mungkin memerlukan lagi sejam live ni. Okey. Contoh lain lagi, apabila kita nak menggunakan tentang adjektif, nak terangkan tentang adjektif. Ada yang tulis komen dekat sini. Contohnya yang paling senang dekat sini. Heya ga atsui desu. Heya ga atsui desu. Kita tak akan guna heya wa atsui desu. Sebab atsui itu adalah adjektif. Kata adjektif macam cantik, panas apa semua kan. Adjektif dia akan guna atsui. Jadi ada satu siapa yang komen dekat bahagian atas ni salah tadi. Saya cakap dia tak pakai wa, dia pakai ga kan tadi. Okey. So yes, kalau ga ni tabetai desu. Okey. Hoshi bintang. Oh, okey. Yes, ini ni. Sushi ga hoshi desu ataupun niku ga tabetai desu. Okey, ini yang penggunaan antara empat yang saya dah terang, empat penggunaan wa dengan ga. Bila nak guna wa, bila nak guna ga. Okey. Dapat tangkap Okey, ada juga yang tanya soalan sementara saya scroll balik tadi. Ada yang cakap nak join kelas JLPT tapi bagaimana? Amirul, kalau Amirul nak join kelas JLPT, Amirul kena join dulu Road to JLPT. Dalam tu saya akan briefkan macam mana kita nak join kelas JLPT. Sebab kami akan buka kelas JLPT ni kepada sesiapa yang hanya join Road to JLPT dahulu. Lepas tu baru saya akan invite kepada orang lain. Okay, kalau anda tak join Road to JLPT, saya tak akan bagi anda join kelas JLPT dekat Cakap Jepun. Sebab sekarang ni Cakap Jepun dah ada kelas A1 ataupun mau cakap Marugoto A1 apa semua. Yang pertama saya akan buka kelas JLPT ni kepada pelajar Cakap Jepun dahulu. Memang kita akan buka kelas Cakap Jepun, baru kita akan buka kepada pelajar yang tak pernah sign up dekat kelas Cakap Jepun. So siapa yang tak pernah sign up kelas di Cakap Jepun, anda wajib join Road to JLPT dulu. Road to JLPT dulu. Okey. Baru dapat. Kalau siapa yang dah register link tu tak dapat email,
please check anda punya spam inbox ataupun promotion inbox. Kadang-kadang email tu akan masuk dalam promotion ataupun spam inbox. Please pindahkan email tu masuk dalam inbox biasa. Okay. Supaya tak terlepas lah. Sebab saya akan email kepada siapa yang mendaftar. InsyaAllah hari Sabtu tu saya akan email pagi tu. Saya akan email link untuk tengok live Road to JLPT tu, online tu. Okay? Okay. So ada yang tanya, dah komen pasal Hoshi dengan Hoshi. Hoshi dengan Hoshi. Hoshi yang saya cakap tadi, Hoshi keinginan. Bukan Hoshi bintang tu. Dia ada I satu dengan I dua tu, beza dia. Okay. So, saya rasa itu saja untuk live pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak yang join live and dah check kat promotion inbox. Oh, siapa yang isi email tu betul ke email yang dimasukkan? Takut ada yang salah masuk email @gmail.com ataupun @yahoo.com. Cuba check kalau tak dapat, sebab lepas hantar tu dia akan keluar satu landing page, dan landing page tu website dia akan cakap suruh check promotion ataupun inbox box. Okay. So saya rasa itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak yang join setiap minggu live bersama Sensei. Sensei kenapa Roti LGBT tu pagi? Dari Sabtu kan cuti. Sensei buatlah pagi. Kalau siapa nak request petang, insyaAllah Sensei akan try buat petang ataupun malam pula lepas ini. Okay. Okay, yang tanya tentang t-shirt. T-shirt Sensei dah tanya tadi, yang pre-order hari tu, insyaAllah minggu ini akan siap. Dalam hari Sabtu ke hari Ahad tu Sensei akan post dah kepada yang dah dapatkan t-shirt Cakap Jepun. Ada yang nak order t-shirt Cakap Jepun kan. Alhamdulillah dekat Sensei order 300 tau t-shirt tu. So terima kasih banyak-banyak yang order t-shirt Malaysian edition 2 minggu lepas. Okay. So saya rasa itu saja untuk malam ini. Dari tadi je itu saja, itu saya tak habis lagi kan. Okay. Yang tak dapat email, ya tunggulah. InsyaAllah mungkin malam ni ataupun esok akan dapat email kot. Mungkin ada sistem sekarang tak dapat lagi email. Okay. Sensei please buat live lagi tentang grammar ni. Okay. Banyak dapat pencerahan pada malam ini. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebab itulah Sensei minta anda juga share live ini, tag kawan-kawan anda juga, supaya bukan anda saja yang dapat manfaat daripada live ni, kawan-kawan lain pun dapat juga manfaat live daripada Sensei. Okay. Yes, grammar memang rajin kena praktis kalau nak cepat faham. Yes, dan juga kena rajin berani sebut cakap dan sebagainya. Kalau tak sebut, tak cakap, orang tak tahu kita betul ke salah. Okay. Dan satu lagi tips siapa nak belajar grammar lah sebenarnya, adalah anda kena banyak baca sebenarnya. Sebab bila anda baca, dia tak semestinya kita baca satu ayat atau satu pemahaman tu, anda terus, siapa yang, Sensei ada satu apps yang bagus lah, kejap dia tapi dekat phone Sensei, cuba Sensei cari kat sini, jumpa ke tak? Kejap bagus lah Sensei Lalang dah share kepada anda ni. Ni, okay, so siapa yang kan saya cakap tadi, kalau siapa nak pandai grammar, cuba baca banyak artikel Jepun dan sebagainya. Ada satu app ni, bagus sangat. Sensei baru je download minggu lepas, 2 minggu lepas ke minggu lepas. Siapa pakai iPhone pun boleh, siapa pakai Android, iOS pun boleh, Android pun boleh. Jangan Sensei share screen Sensei. This one is very very good, siapa yang baru nak belajar. Okay, nama apps ni korang boleh search. Nama dia Todai Apps. Korang search dekat telefon ataupun dekat apps store korang. Ni nama Todai ni. Easy Japanese News. Kalau Google Play anda boleh cari je Todai, Easy Japanese News ni. Ataupun dekat kalau Apple pun sama juga saya rasa, Easy Japanese News. Dekat sini this apps ni sangat bagus kerana apa? Dia macam nak cakap, dia ada dia ajar dia ada voice note tau, bukan voice note je. Dia ada artikel. Lepas tu artikel tu dia bacakan untuk anda sebenarnya. Kejap Sensei show. Dekat screen Sensei. Tak boleh show jap okey jap. Ni, this app. Korang cari apps ni, dia gambar dia ni Todai, dia je Todai, Easy Japanese News.
yang Apple iOS pun boleh, Android pun boleh, mana-mana boleh. So apps ni kalau siapa yang nak baca news yang sangat senang, ikut level dia ada kanji untuk level ZLPT N5, N4, N3. Korang boleh dengar, boleh test flashcard dalam tu, sangat-sangat bagus dan Sensei sangat recommend kepada anda yang nak belajar, nak baca perkataan atau baca artikel Jepun dengan ada support. Dia ada voice untuk bacakan artikel tu. Ada kanji, ada romaji, furigana kat atas tu supaya anda boleh belajar bahasa Jepun dengan mudah. So this one is very good sebenarnya. Dan bila anda baca artikel ke, perkataan Jepun ke, bahasa Jepun, ayat Jepun ke, dia tak semesti kena faham semua ayat tu. Okay, saya dah ada apps tu, memang bagus untuk siapa nak apps tu. Yes, very good. Memang sangat bagus. Saya saja sangat siapa yang baru nak belajar bahasa Jepun. Okay. So saya rasa itu saja untuk malam ini. Dah itu saja. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk daftar Road to JLPT. Siapa yang daftar, Sensei akan jumpa anda dekat sana. Dan harap-harap anda akan dapat lagi manfaat dengan live bersama Sensei. Fadilah Sensei, Hari Sensei dan juga Sensei-Sensei lain. Dan jangan lupa untuk daftar Road to JLPT ini. Kita jumpa anda dekat Road to JLPT nanti, RTJ ini. Okay, so itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak minasang. Arigatou gozaimasu. Jane, oyasumi nasai. Bye bye.